إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذرياته والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وكافة الأنبياء والمرسلين والصالحين والملائكة المقربين والعلماء الصالحين ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومربينا ومعلمينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita selagi dah kita wasa'i ada dah baik. Jadi alhamdulillah saudara-saudara, ayah-ayah dan ibu-ibu, kita syukur dan kita puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi Allah Taala bagi kepada kita peluang untuk sama-sama kita berada dalam majlis pengajian ilmu yang kita harapkan daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala sentiasa menambah kepada kita ilmu untuk dapat pimpin kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saudara-saudara yang Allah Ta'ala kasih, mengaji ilmu akidah ni ataupun ilmu usuluddin ni satu benda yang pertama-tama sekali, yang mula-mula sekali kita kena reti. Kalau kita tak reti, kita belajar lagi. Itu bukan suk direti kita. Kalau kita reti dah pun kita belajar pun jadi kemah. Itu dia. Sehingga kita belajar bukan setakat kita seorang. Kita boleh ajar orang pula. Walaupun kita kata kita ni bukan ustaz, kita bukan orang tok guru, bukan orang tok lebar. Tapi kalau kita boleh hurai masalah dunia, boleh hurai masalah teknologi, boleh hurai masalah politik, masalah gapo yang kita tak boleh nak hurai masalah usuluddin. Itu dia. Orang ustaz, orang babo ni rupa kita lah juga. Itu dia. Kalau Tuhan boleh dia tu faham, kita pun boleh faham kata. Bukan kita mengaji ilmu nahu susah lah sikit. Hamba ilmu usuluddin ni boleh dikatakan hamba mahir, boleh kata reti lah, reti. Reti lepas kita ngaji pondok dah. Jadi masa kita duduk mengaji pondok tu, kita tak ada amati mana. Tapi bila kita masuk dalam medan, kita terah tengok, terah baca, ingat dobit-dobit hak mengaji.
dengar-dengar semula hak tok guru duk baca ke apa gitu gani kan. Boleh. Dia tak banyak kali. Tu dia. Supaya kita dapat selamatkan kita. Yang kedua, kita dapat berhujah dengan orang. Bukan nak suruh balas dak. Nak ayat kata kita ada pegangan. Bukan nak suruh kata bila kita faham ilmu usuluddin nak bahas dengan orang. Bukan. Salahnya dia memayat depan kita. Tuhan duduk cokok atas arah. Kena ke tak pegangan lagu ni? Kita kata tak kena. Jawablah dengan ilmu kita tu. Tuhan ada tangan. Sebab dia kata Tuhan sebut dalam Quran ada tangan. Tak ada Tuhan sebut dalam tangan ada Quran. Lafaz tangan tu tak ada lah. Kita balaslah mengikut kita mengaji dengan hikmah. Idfa' billati hiya ahsan. Jadi kita mengaji wipahah, wipahah tu sehingga kita boleh royak kat orang. Tu dia, sehingga boleh royak kat orang. Kita mengaji sehingga faham, sehingga kita tak berhajat tanya. Kita mengaji sehingga kita timbul perasaan, dia panggil apa? Muskil. Kalau kita mengaji tak ada timbul muskil tu, dia panggil tak reti lagi tu. Mengaji tak timbul masalah. Supaya yang ngaji dengan tak ngaji tak ada timbul iskal. Orang kali yang nak pandang ni, Tuhan timbul masalah. Kalau gini jadi gana, kalau gitu jadi gana. Tu mula-mula ni. Mula-mula ini Tuhan nak faham dah. Tu dia. Orang yang dapat faham ilmu usuluddin ni, Allah Ta'ala beri keberkatan dalam hati dia. Hati dia tak punah. Hati dia tak punah. Walaupun zahir dia punah sekalipun, hati dia tak punah. Dia ada peluang masuk syurga lebih besar daripada orang yang tak mengaji. Ni duk kecek mengaji tak ngaji apa ni? Ngaji usuluddin. Tak usah kecek lagi ngaji tasawuf, tak usah kecek lagi ngaji fiqh, tak usah kecek lagi. Ngaji usuluddin je. Tu. Jadi amo nak pesan kepada diri hamba, kepada semua hadirin ni supaya kita sungguh sebagaimana meroyak kepada pelajar-pelajar hamba bila mengaji kena bersungguh. Kita orang mari mengaji hak di masjid pun kena bersungguh kata. Kena jadi dia panggil sisi lengan. Kena sisi lengan kata. Tanda kata kita bersungguh. Tu dia. Habis itu. Lepas tu kita masuk. Jadi kita mengaji ni dia tak masuk lagi. Kita cara sifat bab 20. Hak sungguh-sungguh ilmu usuluddin lah. Iaitu kita mengaji sifat 20 tu lah. Bukan sifat 20 saja. 20 hak wajib bagi Allah, 20 hak mustahil bagi Allah, hak harus bagi Allah, hak wajib bagi Rasul, hak mustahil bagi Rasul, yang harus bagi Rasul. Ulama kira-kira 50 semua akidah kita. 50 akidah belaka. Cuma di kitab wasail ni, kita nak mengaji tentang istilah dipanggil. Istilah bagi ulama mutaakhirin. Tu istilah bagi ulama mutaakhirin. Penting kita tahu istilah. Kalau tidak salah faham. Tu dia. Orang yang tidak tahu istilah dan tidak dapat nak membezakan istilah boleh bawa kepada salah faham. Salah faham masalah akidah ni lebih besar daripada ilmu hal lain. Duduk di muka surat 15. Muka surat 15. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 7 daripada bawah ni. Ia ada bitan tu. Ia start di dan. Di dan tu. 1, 2, 3, 4, 5, 7 daripada bawah. Hujung sekali tu dan tu. Ada bitan tu ni. Situ. Baik. Kita baca tak banyak kali. 15 minit, 20 minit apa kita tukar kitab fiqh sikit-sikit sekarang. Dah. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa bi barakati ulumi syaikhina fid darain amin. Dan setengah daripada perkara yang menupan
Menupai ni sekira-kira pahal pada majak dia panggil dah. Bukan kata menupai supaya duduk adik belakang tu dah. Apa menupai. Tupai demo bertaik. Lagi mana lagi tupai. Kalau duduk atas belakang demo, tupai atas belakang. Bukan tupai lagu tu. Tu. Tupai ni dia tak serupa dah ni. Dia tak serupa dah istilah. Di antara ulama usuluddin dengan ulama tasawuf. Satu kali ada satu orang pelajar daripada Pondok Dalam pergi mengaji di Pondok Sekar. Jadi di Pondok Sekar ni ketika tu almarhum apa dia ni, tuan kita ni lah, Ayah D ni ada lagi. Jadi Ayah D dia kata kita tak boleh tupai Tuhan, dia kata. Ayah D ingat masyhur lah dia mengajar ilmu usuluddin. Tubik di mulut dia kata kita tak boleh tupai Tuhan. Nak tupai lagu mana Tuhan, dia kata. Balik budak ni balik. Balik ke royak ketuk guru, kata dia kata dia mengaji boleh sehari ni. Ayah dia kata tak boleh tupai Tuhan. Di balik Tok Guru di Dala tu, hamba tak pastilah sama ada Tok Dala ke ataupun Baba Sen Dala ke siapa ke, Tok Guru Dala. Dia kata buat apa tu yang tak boleh kita tupai Tuhan? Tuhan lah tempat kita tupai. Tu dia. Jadi bawa kepada Tok Guru Dala pergi Pondok Sekar. Kita tanya ayah dia kata, kok mana dia ada demo dia kata tak boleh nak tupai Tuhan? Dia kata nak tupai lagu mana? Nak tupai kita hadis, kita benda baru, nak tupai qadim. Nak tupai lagu mana? Bukan jenis tupai secara hissi lah maksud dia tu. Tak boleh nak tupai hissi. Jadi duk bahas hissi memang tak boleh tupai lah Tuhan. Muka Tuhan tu bukan jenis supaya berjising supaya kita ni. Kalau Tuhan tu pasal jenis berjising, nak tupai tak apa, ke atas belakang ya. Nak kata ya ke? Jadi maksud yang lagu tu. Adapun di sisi ayah seng, di sisi Pondok Dala ni, dia masyhur dengan ilmu tasawuf. Dia kata, tupai tu tupai bukan tupai atas belakang. Tupai maknawi dia panggil. Tupai tu tupai makna kata kita kena bersandar dengan Tuhan, kena harap ke Tuhan, kena duduk dengan Tuhan. Itu makna tupai Tuhan. Tupai ni sebuah kepada duduk. Duduk lagu mana? Duduk berharap ke Tuhan. Tupai rezeki Tuhan. Tupai keselamatan Tuhan. Lagu tu. Jadi tak serupa. Nak ayat kata, istilah tu tak serupa. Tapi dikendaki di sini, ia bukan makna tupai hak haisi. Tupai hak pasal jenis bestuh lagu tu dak ni. Di sini pun nak pada tupai hak pasal jenis maknawi juga dipanggil ni. Itu dia. Habis itu. Dia kata dan setengah daripada perkara yang menupan yang lain. Itu dia. Tupai makna bercampur ni. Tupai di sini makna kata bercampur. Ataupun tupai dengan makna berjeligo. Tupai dengan makna berjeligo. Yang lain, yang menupang yang lain, yakni menupang zat itu ialah yang semata-mata sungguhnya jua. Tu ada juga hak pasien jenis tupai zat ni, jenis benda hak, jenis benda perkara hak jenis sungguh. Dulu kita mengaji dah. Bila sesuatu tu, bila sesuatu perkara pergi menupai pada zat, dia panggil sifat. Nampak dah? Itu dia. Sifat. Bila sesuatu pergi menupai pada zat, dia panggil sifat. Tempat zat-zat ni tempat bertupai. Zat-zat ni tempat bertupai, dia panggil.
Dia tak menupai. Orang lain pergi bertupai dengan dia. Dia panggil zat. Adapun sifat ni, dia bertupai. Dia tu menupai, bukan bertupai. Dia tu menupai orang. Dia tak boleh jadi, dia duduk seorang. Cuma hak dulu duduk bercara, hak masalah, hak benda wujud, benda hak ada. Ada ni lagu mana? Sekira-kira kalau kita boleh tengok dengan mata, sah tengok dengan mata. Boleh benda hak boleh kita cerna dengan panca indera, tu benar ada. Itu dia. Supaya dengan sifat ma'ani Allah Ta'ala, sifat qudrah Allah, sifat ilmu Allah, sifat apa? Sifat kalam Allah, tu semua sifat yang ada berlaku. Ada lagu mana? Sekiranya kalulah Allah Ta'ala tu buka hijab, nampak, dengar, lihat, dapat nampak. Cuma kita tidak, supaya zat Tuhan lah. Zat Tuhan ada. Ada. Tapi kita tak boleh nak melihat zat Allah Ta'ala atas dunia. Dengan sebab kata zat Allah Ta'ala ni tu dia. Dia tak serupa dengan makhluk tu so. Tak padan dengan penglihatan kita atas dunia ni so. Dia tak serupa dengan makhluk. Jadi sekiranya kalau Allah Ta'ala terbuka ke kita sehingga kita dapat melihat, nampak Tuhan. Sebagaimana ahli syurga dapat melihat zat Allah Ta'ala. Melihat lagu mana? Tidak berjihad, tidak berkaifiat. Itu dia. Tidak serupa dengan makhluk. Duk cara hak dulu. Bila benda tu yang dikira sebagai benda hak maujud, benda hak wujud, benda hak ada, pergi menupai pada zat Allah Ta'ala, dia panggil sifat. Hak dulu pasal ada. Tiba-tiba hak hari ni, benda hak bertupai di zat Allah Ta'ala tu benda hak sungguh je pun. Benda hak sungguh. Kita nak kata ada tak boleh. Sebab apa yang kita tak boleh kata ada? Sebab nak tengok tak boleh, nak pegang tak boleh, nak rasa tak boleh. Secara akli dia panggil. Kalau Tuhan buka hijab pun tak boleh tengok juga. Tuhan buka hijab kita. Misal hamba kata, hak masalah kipas ni. Kipas ni ada lah. Kita boleh tengok dia, boleh pegang dia, boleh buat balik dia. Musim kipas tak ada ke tak? Musim kipas tu. Tebal-tebal tunjuk musim kena ke kipas ke? Kena ke baling dia, kena ke besi dia. Nak tunjuk tak boleh. Cuma boleh rayak, boleh rayak. Itu dia. Bila duduk sini, dia pun gerak ke sini, dia panggil musim. Tu. Ada ke tak? Tak. Benda hak sungguh. Kalau kita kata, musim kipas tu, ada ke tak? Tak. Tak ada. Mana tak ada ni maknanya, tak boleh nak tengok. Tapi sungguh ke tak? Sungguh. Itu dia. Sungguh. Habis itu. Jadi nak cerita masalah, ada benda, pergi menupai pada zat, hak pasal jenis sungguh. Bukanlah ada dirinya. Ya tak ada. Dia tu tak ada. Tak ada gitulah. Sekira-kira tidak dapat nak dicerna oleh panca indera yang 5. Tak dapat nak dicapai oleh panca indera. Tak ada. Mata tak boleh tengok. Tak boleh sentuh, tak boleh pegang. Tak boleh bau. Itu dia. Tak boleh dengar. Maka perkara-perkara ini ialah dinamakan sifat semata-mata. Itu dia. Di sisi istilah ulama mutakallimin dia panggil. Dia panggil sifat semata-mata. Nama dia tu sifat. Sama ada pada Allah, yakni ada pada Allah Ta'ala atau pada makhluk. Itu dia. Sama ada pada Allah Ta'ala atau pada makhluk pun tak dipanggilkan arah. Juga di sisi ulama usuluddin. Bapa yang kata lagu ni berbeza dengan masalah hak dulu. Hak dulu kalau sifat maknawi, sifat ma'ani tu duduk pada Allah, dia panggil sifat. Tapi kalau duduk benda yang ada, duduk pada makhluk, duduk pada hamba,
Dia panggil arak. Benda ada lah. Contohnya ke apa? Contohnya kuning tier. Ada arak kuning? Ada, apa kita kata ada? Boleh kita tengok. Duduk di mana? Duduk di tier. Tu dia. Maka ia panggil arak, dia panggil arak. Sebab apa kita panggil arak? Sebab ia boleh berubah. Kita nak cat warna putih jadi putih, kalau kita cat warna biru jadi biru, cat warna hitam jadi hitam. Lepas tu yang buat apa kita kata sifat Allah Ta'ala tak panggil arak juga. Sifat Allah Ta'ala tak berubah. Kudrah dengan zat tu duduk satu sampai bila-bila. Tak ada masa permulaan, tak ada masa kesudahan. Nah, itu sama-sama benar ada lah. Nah, supaya kita kata kudrah Allah Ta'ala tak ada. Duduk pada zat Allah Ta'ala. Dia panggil sifat. Itu dia. Tapi kalau kita duduk pada makhluk, dia tak, walaupun kita panggil sifat, tapi dia panggil, tak boleh kita, bukan tak boleh nak panggil. Dia jadi khusus dia panggil. Dia panggil di dalam istilah ulama mutakallimin, dia panggil arak. Panggil. Nah, nama dia tak arak. Bila sebut kata arak tu, bermakna sifat bagi makhluk. Soalan kita. Tu tak boleh kita kata sifat bagi Allah Ta'ala tu tak boleh. Ciri-ciri dia lagu tu lah. Sebab dia tu berubah. Terima ubah dia panggil. Tu habis. Ada pun hak cara malam ni, masalah benda hak tak ada. Benda hak tak sah. Benda hak sungguh je. Hak pasal jenis perbuatan. Pasal jenis bulat ni. Bulat. Orang berkata bulat kipas tak ada ke tak? Tak ada juga. Bulat benda hak kita faham. Sungguh ada, sungguh. Sungguh. Tapi ada ke tak? Nak tengok dengan mata tak boleh. Bermakna kita hukum kata tak ada lah, kecek mudah-mudah, tapi sungguh. Itu dia. Maka di dalam masalah benda hak yang dibangsa ke sungguh ni, sama-sama. Kalaulah ada pada Allah pun, dia panggil sifat. Supaya sifat salbiah. Supaya kita kata kidam Allah Ta'ala. Lama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu sedia kala. Ada ke tak sedia kala? Tak ada sedia kala. Nak tunjuk lagu mana sedia kala. Nak tengok tak boleh, nak dengar tak boleh. Cuma dia panggil benda hak faham. Tu dia benda hak faham. Kalau gitu, dia panggil benda hak tak ada lah. Kita kecek mudah-mudah agak. Cuma kita boleh kata sungguh. Tu sifat sedia kala ni sungguh ada di Tuhan. Tu ada pada Allah Ta'ala. Maka dia panggil sifat, dia panggil. Tu dia. Kalau ada pada makhluk pun, dia panggil sifat juga. Sebab kata, dia tu orang tua tu. Tua tu. Tua tu sifat dia panggil. Bukan arak dia panggil. Sebab apa? Sebab dia tu benda hak sungguh dia panggil. Bukan benda yang benda ada dok. Bukan hak benda di masa ada dok. Habis itu. Tu pun dia kata lagi di sisi ulama usuluddin dia kata. Maka perkara ini dia kata terbahagi ia kepada tiga bahagi. Tiga bahagi weh. Benda hak sungguh ni dia bagi tiga. Ulama bagi tiga. Tu dia. Atau dua bahagi. Kok mana pula kata tiga, apa tiba kata dua. Di atas berkhilaf ulama. Setengah ulama dia kira dua je. Pembahagian masalah benda hak sungguh ni. Faham lah benda sungguh ni bukan benda hak hissi. Benda hak kita faham. Ialah dikatakan amrun i'tibari dia kata. Tu dia. Benda hak amrun i'tibari ni benda hak kita hukum dengan faham. Benda hak kita faham. Sepertiga pemisah dia pecah patah. Pecah ada ke tak? Hak pecah tu gelas. Pecah tu tak ada. Gelas tu ada lah. Cuma gelas tu berah dia panggil. Berah tu pecah. Kita nak tunjuk pecah tu boleh? Tak boleh. Cuma kita boleh kata hak kata apa dia pecah gelas tu sungguh dia panggil sungguh. Habis itu. Begitu juga dengan patah. Kayu patah. Patah tak ada tapi kayu tak ada. Cuma buat apa kita kata patah?
Tu sebab bubuh daripada asal dia. Asal dia sebatang tiba-tiba nyagi terkepih. Nyagi patah dia panggil. Cuma nak tunjuk patah tu tak boleh lah. Tu dia ni. Nak tunjuk patah tu tak boleh. Tu dia. Maka diri patah ataupun diri pecah tu dia panggil amrun i'tibari. Benda yang nak kata ada pun tak sampai darajah ada. Nak kata tak ada pun tak sampai darajah tak ada. Duduk tengah-tengah dia panggil. Ulama kata benda amrun i'tibari, benda hak tengah-tengah. Kalau gitu ulama Jawi kita khususnya ayah diskay dia kata gini, benda tu benda sungguh dia kata. Bukan benda ada, benda sungguh. Kalau benda tu ada, tentu dah dapat kita tengok dengan mata, dapat dengar dengan telinga, dapat rasa dengan tangan, dapat siang dengan hidung. Tu habis itu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dikatakan adami. Tu dia. Adami ni pun benda sungguh. Ada ke tak? Tak ada. Sungguh. Tapi sungguh ke tak? Ya, sungguh dia kata. Mana iaitu nama bagi tak ada satu perkara pada satu benda. Tu takrif dia tu. Takrif dia. Tu dia. Adami ni maknanya apa? Iaitulah nama. Nama bagi tak ada satu perkara pada satu perkara. Pada satu benda. Ternapi sesuatu pada sesuatu. Hati you panggil adami. Ayo Pak Ayuh nak faham. Mudah faham dengan misal. Seperti makna mandul. Itu dia mandu tu. Mandu tu itulah orang diri ketiadaan anak bagi satu orang. Mandu. Kalau kita tanya anak orang mandu ada ke tak? Anak orang mandu. Tak ada lah anak orang mandu. Nak tunjuk tak boleh, nak tengok tak boleh. Tapi anak orang mandu tu sungguh ke tak? Dia kata sungguh. Tu dia. Diri tak ada anak tu. Nak ayat kata orang tu, satu orang tu. Misal kata nama Ali, dia menikah 10 tahun dah tak ada anak. Maka nak ayat kata diri tak ada anak di dia tu. Ada ke tak ada? Tak ada lah muka anak pun tak ada. Tapi benda tu sungguh dia panggil. Kenapa dia? Maka hak tu pun yang masuk di dalam yang masuk di dalam benda hak sungguh dia panggil. Tak ada tapi sungguh. Itu dia. Memanglah anak tu tak ada mula dah. Nak ayat kelakuan orang tu tak ada anak. Sungguh dia panggil. Nak hukum di atas satu orang yang tidak ada anak tu makna sungguh. Itu dia itu dia panggil. Itu dia kata iaitulah nama bagi tak ada anak pada si anu. Itu dia panggil mandu. Mandu tu iaitulah hasil daripada satu orang tu tak ada anak. Maka dikatakan mandu. Mandu tu gapo? Dia panggil adami dia panggil. Adami tu gapo? Iaitulah nama bagi tak ada satu perkara pada satu perkara. Ataupun kita kata nama bagi ternafinya satu perkara pada satu perkara. Tu. Payah nak faham dah. Tak apa. Habis yang kedua. Tu. Kita tanya buat apa duk bagi kaca mengaji payah ni dah. Payah mengaji pasal lagu ni dia kata. Duk kenal. Hak tu tak faham. Hak pertama tak faham, masuk yang kedua kau tak faham. Tu dia. Ya masa dia dah je kadang-kadang pas kita faham ni, orang duk mengaji faham tu, cuma kita tak sampai faham. Bukan benda tu tidak akan faham dah. Dia panggil tak sampai faham lagi. Nampak tak? Apa yang kita duk kaca nak faham ni? Tujuan ke apa? Nak suruh kita kenal bahagian makhluk dia panggil. Rupa-rupanya makhluk ada apa sejenis ada. Ada apa sejenis dia tu tak ada, tapi sungguh ada. Hak sungguh tu pula bagi 3 pula. Ada hak adami, ada hak amrun i'tibari. Ni ada soal lagi nak sebut ni. Bila kita kenal makhluk, kenal Allah. Man arafa nafsahu, bila kita kenal diri kita,
Diri kita tu makhluk lah. Faqad arafa rabbah. Maka kenalah Tuhan. Itu dia. Bila dia kenal Tuhan, bahawa mukmin, barulah dia tu beriman. Kita kenal makhluk sungguh-sungguh. Peseng makhluk tu lagu mana? Supaya kita tak keliru. Bila kita pasti dah makhluk. Bila sebut kata Tuhan tak serupa makhluk kan? Kita mengaji dah kata Tuhan tak serupa makhluk. Kita kata hak ni makhluk ni. Bukan Tuhan. Hak ni makhluk ni, bukan Tuhan. Hak ni makhluk ni, bukan Tuhan. Tu tujuannya. Tujuan kita nak mengaji, nak suruh kenal makhluk tu, bila kita kenal pasti dah semua makhluk kita kenal pasti belakang, tunjuk mana-mana pun bila letak atas nama makhluk, tentu bukan Tuhan. Terutama rakyat ni. Demo tu duk mengatik semalam tiba-tiba tu biasa depan je. Esok je goyak kau budak. Dia goyak kau, dia kata aku nampak Tuhan semalam. Orang tanya dia, Tuhan lagu mana? Hak dia mau tengok. Oh, Tuhan putih depan kawan. Cerah Tuhan. Orang hak ngaji usul dia tahu. Cerah ni makhluk biasanya ni cerah ni. Putih-putih ni makhluk ni, putih arak dipanggil. Kalau gitu bukan Tuhan. Apa Tuhan lagu mana? Tuhan ni sehingga tak boleh nak disifat. Tidak berkaifiat. Apa nak tengok lagu mana Tuhan? Atas dunia memanglah kita tak boleh tengok. Sebab Tuhan tak beri kekuatan kepada mata kita ni. Tu dia. Sikit lagi dah. Nak habis. Tapi kena baca juga fiqh ni. Janji nak baca. Yang ketiga ialah dikatakan hal. Sudah Gapo dia hal? Hal ni pun benda yang tak sampai kepada darajah ada. Nak kata tak ada pun tak. Nak kata ada pun tak boleh. Moga benda tak boleh tengok. Benda tak boleh rasa. Benda tak boleh bau. Tak boleh kecak. Hal dia kata. Benda hak sungguh. Benda hak sungguh. Iaitu barangkali kenakan bangunan. Ya bangunan di sini ni kalau mengikut hak mengaji ni dah, hak amal mengaji ni, ia nak kena kepada bentuk dia panggil. Kena pada bentuk. Kalau kita kata kerek bentuk bulat. Kerek tu ada, bulat kerek tu ada ke tak? Tak ada. Bulat kerek tu dia panggil hal. Dia panggil hal, kelakuan. Tu dia. Dia panggil sebab apa? Tu yang musannif kita ayat diskar dia tulis dengan barangkali dengan sebab dia kata Pak Amal mengaji ni dia tak jumpa lagi ibarat hak soreh, benda hak nyata, hak jelas yang disebut di dalam Quran, dia yang disebut di dalam kitab berkenaan dengan takrif bagi hal. Lalu itulah dia royak kata dengan makna barangkali. Barangkali kenakan bangunan, kena kepada bentuk, kena kepada apa dia? Bentuk. Bentuk sesuatu. Bangunan bagi sesuatu pada makhluk kita. Pada makhluk kita ini. Misal dia apa? Seperti bulat. Bulat bola tu. Itu dia panggil hal. Dia panggil Dia panggil hal. Atau kepek dia panggil. Kepek lah kepek. Kepek buah apa dia panggil? Buah gapo hok dok supo tali pinggir tu. Buah gapo orang makan buat ulai buat gapo dia panggil. Kepek mana hijau panjang duk atas pokok tu ni. Bagi apa? Lepas. Dah bukan petang. Ada salah lagi tu. Beko. Nah. Buah beko tu. Kepek buah beko tu. Buah beko tu hak kita boleh tengok tu. Kepek dia tu boleh? Tak boleh. Tak boleh tengok. Dan kita tengok tu tengok diri dia. Diri bagian tu. Bentuk dia tu kelakuan dia panggil. Tu hal dia panggil. Tu dia. Atau kepek bagi suatu jirim. Iaitu dikatakan perkara yang bukan adanya. Nak kata benda ada pun tak boleh. Dan bukan tak ada. Nak kata tak ada pun tak boleh. Itu pun di sisi kaul, yakni di sisi pendapat yang menyabitkan dia itu, yang menyabitkan hal. Jadi setengah
Iaitu siapa? Iaitulah pendapat, kalau tak silap hamba, pendapat bagi ulama daripada Maturidiyah. Adapun di sisi pendapat ulama Asy'ariyah, dia tidak menyabitkan akan hal. Hanya dua deh. Dua ke apa? Iaitulah amrun i'tibari dengan adami. Itu dia. Amrun i'tibari dengan adami. Habis itu. Maka kaul yang muktamad itu ialah dua bahagi. Iaitulah pendapat daripada Asy'ariyah sahaja, tidak disabitkan hal itu. Maknanya hal tidak termasuk di dalam pembahagian bagi mereka. Bila sebut benda hak sungguh, maka di sisi Asy'ariyah kata tidak menyabitkan akan hal. Itu dia. Habis itu. Sekat tu dululah waktunya. Kita baca fiqh sikit Kita baca fiqh sikit. Kita buka kitab fiqh kita. Hamba tak tanda. Duk mana kita? Tujuh belah. Muka surat 17. Muka surat 17. Masalah yang keberapa? Sebelah. Ya. Atas kali ke? Masalah atas kali itu cuba tengok. Masalah dikata, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Yang ke sebelah, upil kering di sekitar hidung. Upil ni mana apa? Bukan upeng-ipeng tu tak. Upil tu maknanya tai hidung. Tu tai hidung kering, hok duk lekat di sekitar hidung kita kan? Kita ambil air semaya kan? Masa dia kering tu, dia support air mata lah. Support air mata. Dia panggil tahi, dia panggil Soalan dia kata, apakah harus menghilangkan upil yang terdapat di lubang hidung? Tai hidung hok kasar-kasar tu lah. Tu dia. Sekitar hidung ni makna luar lah. Hok dan lain. Hok kita duk main kot-kot luar ni. Budak-budak duk beringuh tu kan dah. Budak-budak tu lekat hidung. Puan yang kering tu kan, dia lekat di hidung tu dah. Jadi bila kita nak ambil air semaya, kena wirata ke tak? Kena buai lah. Maksudnya kena buai ke tak? Maka dia kata wajib. Jawapan dia kata wajib. Kena buai juga. Dia kata kerana menghalangi sampai air pada kulit hidung bahagian luar ni. Muka duduk luar ni. Duduk kawasan luar ni. Kita ke jenis orang apa ni? Tai hidung ke kadang-kadang mari bersih ke apa ke? Lekat. Kena buai. Maknanya kalau kita tak buai, menyebabkan air tu tak sampai kepada bahagian kulit kita. Tu. Jadi kita bila kita nak ambil air semaya tu, mula-mula sekali kena wirasa-rasa dulu hidung kita. Wirasa-rasa dulu. Tu dia, buai-buai dulu. Tak mata ni, tak mata apa-apa. Tak mata kita tu. Kalunya hak besar-besar lah, hak kasar-kasar tu. Kalau hak biasa jenis sikit-sikit benar lah. Sikit-sikit benar tak apa lah. Kalau kita bangun tidur tentu dah. Kata kita kena buat kena. Buai-buai dulu tak mata kita. Kadang-kadang mata kita berair kan, jadi tak mata. Lepas tu nak rujuk mana? Dia kata referensi dia di dalam kitab Nihayatul Zain. Ala syarahil Qurratil Ain li Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dia kata wa iza kana 'alal wajhi hailun. Dan jikalau adalah di atas wajah kita tu. Ada apa? Hail. Hail itu maknanya sesuatu yang menghalang. Tu. Masalah apa ni? Masalah mana wajib dan juga masalah ambil wudu. Wajabat izalatuhu. Wajib kita kena buat. Wajib kita kena buat. Sebab apa? Menghalangi air. Sebab itu kalau kita kata sikit je dia.
Kalau air kena pun dia berjerak, dia rasa. Kalau kita merasa yakin kata, kita dah rasa sedap kata, tahi hidung hok kodar sikit ni air masuk dalam serak ke kulit-kulit tak apa. Nah. Tu dia. Wa minhu ar-ramas bil ain, tahi mata. Dia kata tahi mata yang ada pada mata. Tahi mata yang ada pada mata. Wa apa ni wal waskhu alladhi yakunu fi babil anfi, dan kotore, al-wasah tu makna kotore, hinguh hok kering dah, yang ada lah ia di pintu hidung, bukan dalam hidung ni. Sebab ia bahagia hak wajib ni, kawasan depan hak nampak ni dah sebenarnya ia anggota zahir ni. Habis tu guru Babu Abdul Aziz dia kata bila ambil air semaya kena buat. Ia tak kena masuk air dalam hidung sebab air bila ia turun ia masuk juga. Habis tu kena main sikit lah. Jadi ambo sejak daripada apa dengar tu sampai ke hari ni bila ambil semaya kena buat gini lah, kena main sikit lah. Supaya nak jadi air tu dipanggil sapa sikit. Tu dia. Fala buddha min izalati zalika. Tak dapat tidak daripada menghilangi akan demikian itu. Kena buat. Tu dia dah. Kena cermat, bukan was-was. Cermat. Beza ni. Orang cermat dengan was-was. Orang was-was ni biasa dia guna air banyak. Orang cermat ni dia perata. Dia lebih kepada perata, dia panggil. Tu dia. Habis itu. Mula Tok Nyambo dah. Tu dia panggil tak ayuh Haji Samu. Dia selit lidi tu di nebuluh dia tu dia selit lidi. Masa dia nak basuh kaki tu, dia ambil lidi tu dia korek-korek tempat-tempat lubang-lubang kuku tu kan. Tujuannya nak suruh air tu sapah. Tu dia. Jadi dia panggil cermat, dia panggil. Bukan was-was. Nah. Tu. Cermat lain. Tu dia. Habis itu. Baca soal lagi. Yang kedua belah. Wudu orang bertatu. Tatu ni payah dah. Dia pergi buat gambar. Tu dia tatu hok jenis meresak. Hok buat darah tu. Dia cocok ni jadi dia lekat ni tubuh kita ni. Tato Rusia dia tak serupa dengan tato. Yang Rusia dia buat berubah tato tu ni. Tato dia tu buat berubah. Buat jenis ilmu dikatakanlah ilmu jenis ilmu tubuh lah. Tu dia. Ada pun orang Jepun dak. Orang Jepun martabak. Tu orang hak banyak tato dulu belakang tu dia panggil orang hak yakuza dia panggil. Tu dia. Jadi tempat dia tu tak boleh nak buat mudah-mudah lah. Orang hak ada boleh buatnya orang hak ada kedudukan di dalam yakuza tu. Ada pun tato orang mereka ikutlah nak buat gambar babi pun tak apa, anjing pun tak apa, tak ada kedudukan. Nak kata berubah pun tak kedudukan pun pak. Kepun tidak juga dia panggil tato. Jadi kalau orang Islam ni hukum apa bertato haram, dosa. Dosa pergi menyerupai itu sudah. Lepas tu dosa pula menyebabkan ia tak sapa air. Ia tak menyebabkan air tu jadi terhalang. Tu dia. Sebab darah tu ia buat proses. Apabila selesai daripada proses bertatu tadi tu, ia menyebabkan tatu tadi tu yang menghalangi daripada kulit. Ia bukan kulit dah tu. Ia panggil darah di atas tu. Ataupun ia panggil perwarna dia. Cak dia tu. Dia lekat. Cak dia tu pergi masuk sampai ke dalam isi dia panggil. Cak dia tu pergi masuk sampai ke dalam isi dia panggil. Kulit dia siap. Tu dia. Asalnya lagu tu lah. Tapi dia kata sah ke tak? Sah. Dia kata sah ke? Sah dia kata hukum wuduknya orang yang memiliki tatu tu sah dia kata.
Sebab dia kata dulu kan, masa dulu tu dia tak boleh nak buai dah. Sebab dia lekat di kulit, dia masuk dalam. So, tu dia. Tapi dia buat atas haram, dia buat atas haram. Tapi di hari ni ada teknologi, dia panggil laser, untuk nak mati, untuk nak buai semula tu. Boleh. Tu dia. Kemudian dia kata, catatan haram menatu tubuh dan wajib menghilangkannya. Jika tidak, khawatir bahaya bagi tubuh lah, dia kata. Kalau siapa jadi bahaya bagi tubuh, kena buai kulit ni. Tu dia. Mati juga kadang-kadang ni. Buai kulit ni, ya. Kulit ni. Kulit ni kalau kadang-kadang buai banyak telur, mati juga ni. Adik hamba mati, adik hamba okey buai kulit. Ya kena air panas kan. Jadi tu kita ambil kulit pohon nak kita tapak adik belakang. Mati dah. Dikatakan mati dengan sebab tu lah. Habis itu. Jadi dia panggil adik hak kecil sekali. Itu bahaya ke tubuh lah, bahaya ke tubuh. Kita baca sikit lagi referensi. Dia kata di dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawi Asy-Syaikh Ismail Zain, dia kata, su'alun ma qaulukum fi man araza azafi a'dha'i wudu'i. Itu dia. Apakah pendapat kamu pada mereka gharafi a'dha'i wudu'i? Kalau tak silap mana ghazafi ni, mereka yang mana buat sesuatu hak menyebabkan tak sampai air di kulit wuduk, anggota wuduk dia tu lah. Au fi sa'iri badanihi, ataupun sekalian tubuh dia. Itu dia. Apa? Bil ibrah. Dengan ibrah tu makna cocok. Masalah seumpamanya. Itu dia. Cocok. Sehingga kata kulit dia tadi tu jadi sebati, dia panggil. Nah, dia cocok. Wa wada'a mahallahu, dan meletaklah pada tempat hak cocok tadi tu nahwa hibrin, seumpama dakwah putih, merah, hijau, litalwin, untuk nak jadi warna, wa taswir, dan juga gambar. Jadi maksudnya di sini kehendak mana orang tatu tu lah. Apa pendapat kamu, dia kata. Kata dia tanyanya. Dia kata, Fa'izal tahama ba'da zalika, apabila telah bersdaging selepas daripada itu, fahal yasihu wudu'u, adakah sah ke tak wuduk dia? Dia bukan darah. Hama kata tak ada darah tu supaya duduk dalam jara kan. Dia buat darah. Nah, darah tu wasa lain sikit hukum dia. Cak suku ni. Cuma cak tadi tu yogi wak wisapa jadi tergelai masuk dalam tu. Meresak masuk dalam. Mungkin dia kena cocok. Ya cocok. Ya bocak. Ya bocak kan. Bukan berbocak gitu. Ya ada cocok. Ya berbocak. Jadi lekat merah lagu tu lah. Bermaknanya terhalal lah air tu. Nak sampai ke kulit. Sebab cak tu. Tapi cak hak jenis kekal. Dia panggil cak hak iltiham, dia panggil. Hak jadi bersdaging. Tu dia. Maka dia tanya, fahal yasihu wudu'uh? Sah ke tak wuduk dia tu, sah ke tak? Wa kazalika ghusluh aw la. Begitulah juga sah ke tak mandi wajib dia tu, ataupun tidak? Tapi dia jawab sini, al jawabu na'am yasihu wudu'uh. Sah wuduk dia weh. Tu dia, wa ghusluhu, dan mandi dia pun sah jugalah. Tapi ma'a kaunihi asiman, bersama dengan perbuatan dia tu berdosa. Dosa? Itu dia. Bizalikal fi'li, dengan demikian itu perbuatan, buat lagu tu faedah gapo? Tak ada faedah kali. Itu dia. Dosa di atas tasyabuh tu sah. Yang kedua, dosa di atas kita membuat kerosakan, kita pergi mengubah ke tubuh kita, sah dua. Yang ketiga, pergi buat sesuatu yang menyeksa ke tubuh kita. 3 perkara tu kalau Pak Mobilah hak zahir. Dosa di atas diri dia. Orang Melayu di tempat kita tak ada. Tebing-tebing pun pakai subai, deber tu. Tapi kalau kok Indonesia tu,
Orang tak dabel pun dia pakai dia buat tatu nah. Kata. Ha. 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 Lepas tu sebelum madut dan lek. Lepas tu sah kedak imat semaya. Okey, hak tu rasa ayat dah gitu dah. Ya kalau selumar tu selai masuk dan leh. Ya selai. Maksudnya kalau kita rosak tubuh kita tu tak berasa. Hak tu tak apa. Tapi kalau kita berasa lagi, hujung-hujung dia tu tak boleh kena buai juga. Sama ada kita buai, tidak ya kira masuk di dalam tak rata air semaya. Yalah, sama ada tekan dan waktu bit luar. Dah. Biasa waktu bit luar lah. Biasa waktu bit luar. Kita perhatian sikit lagi. Dia kata tak ni, dia kata wa rusluhu ma'a qawlihi asiman bizalikal fi'li yajibu alaihi taubatu. Wajib kena taubat ni. Wa izalatu dan buai illam yuaddi ila dharar. Kalau tak bawa kepada bahaya, buailah. Li'annahu naw'un minal washam, dia kata. Kerana dia tu adalah ada bangkai daripada tatu. Fa fi'luhu ghairu jaiz. Perbuatan supaya dengan lagu tu ketiadaan harus, maknanya haram dosa. Walakinil wudu'u wal ghuslu ma'ahu sahihani lid-darurah. Tu pun dia kata sebab sah tu lid-darurah. Kalau kira asal hak sungguh-sungguh tak sah tu. Sebab sah tu lid-darurah. Nah, supaya masalah gini. Dia dalam kitab Fathul Alam dia royak kata orang duk kerja di tempat benda-benda tu kan, dia kaki dia jadi ke apa? Kaki jadi bekoh, jadi ngekoh nah. Paduk masuk seluk-seluk ke apa tu. Lama-lama seluk dengan kulit dia jadi sedaging. Jadi sedaging. Tu dia. Dia kata sekiranya jadi sedaging tu kalau kita pergi belah buai tu jadi sakit kesakitan kat atas kita, tak apa dah. Boleh dah. Tu dia, boleh dah. Tapi kalau boleh buai, kena buai dulu lah. Dalam kitab Fathul Alam tu ayat supaya masalah ni. Jadi dia kata sah tu sebenarnya sah di sisi darurahnya pun. Kalau tak sabit dengan darurah tak sah juga sebab dia tertudung tu, terhalal kulit dia tu dengan dakwah tu, dengan cat tu. Nah. Tu dia. Habis itu. Sekat tu dulu lepas tu nah. Sekat tu dulu insya-Allah esok ni ambo di balik ambo ni tak ada gapo lah, adalah nah sedialah. Sedia. Lepas tu ambo nak yaksa lah. Ambo nak yaksa ramai di antara orang kita ni tak jaga masalah ketika bel. Nah, tok bilang pun bel panjang. Ni orang ingat ke dia kau tu dah. Orang ni lah tak jawab bel. Tak jawab bel pun tak apa lagi, duk berkecek. Kita masalah gapo kita ni. Orang bila lagu negaraku dinyanyikan di sekolah, tukar kebong tu kena berdiri. Duk caca tak gerak ke mana. Dan lepas ngoraya dia kata sebelum daripada nak cerita tu dia kena diri dulu. Negaraku. Masa berdiri tu sore pun tak kecek. Tiba-tiba kita ban ni dah. Ban ni. Nabi kata bila satu orang ban, mungkin kena jawab dengan separa ban. Kita dah lah tak jawab ban, kita kecek. Pertama jumpa dalam ada disebut dalam kitab Tanwirul Qulub. Kitab karangan bagi Al-Imam Musayuti dia kata. Nah, dalam itu dia kata apa? Dia kata man takallama halal azan. Siapa-siapa yang duk berkecek ketika azan, yukhsha alaihi min su'il khatimah. Ditakuti ke atasnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ditakuti. Takut-takut dia tu mati. Sampai tu lepas pada ni, jangan kecek. Kita buat satu disiplin kat atas diri kita.
Nah, sikit sebentar, orang bel sama ada kita tak kecek ataupun duk senyap. Kenapa kita tak jawab bel pun duk senyap. Sebab tu hukum ni. Orang tidur masa orang duk bel. Tidur kita tak pala tidur gitu tu asbab kepada kerhati dia panggil. Nah, tapi kalau kita duk molek jawab bel asbab kepada Tuhan pelembut ke hati kita. Habis tu kita minta semua sekali ni, jadi sifat kita. Orang bel ni kita tak sekecek dengan orang. Nah, kita nak jawab bel. Kalau tak jawab kurang-kurangnya tak kecek. Tu tak kecek. Masuk bel tu tak keceknya. Nak menanya masuk bel, nak apa masuk bel ni. Jadi kita amba royak ni, amba nak sapa untuk diri amba dan juga kepada semua sekali. Nah, sekat tu dulu Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.